fa inni qarib. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ialah petikan daripada ayat 196 surah Al-Baqarah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahawa aku ini, maka sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dan ayat ini, ayat 186 ini berada di tengah-tengah ayat berkenaan dengan Ramadan. Dan kedudukan ayat ini pada di tengah-tengah bulan Ramadan memberi isyarat antara ini ialah doa pada bulan Ramadan dimakbulkan. Sebab selepas daripada ayat 187 disambung semula dengan perintah berkenaan dengan puasa. Jadi di situ kita boleh lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini nak memberi gambaran kepada kita bahawa jika hamba-Ku bertanya kepadamu, jika kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan gunakan ayat qul, katakan wahai Muhammad. Dan tapi dalam surah, dalam ayat ini Allah terus memberi jawapan bahawa dia itu dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada qul fa inni qarib. Tidak ada katakan wahai Muhammad aku ni dekat. Tak disebutkan qul. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Allah itu sememang-memangnya dekat. Tak perlu kamu tanya lagi keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya dah expect kita untuk tanya tentang dia. Dan jawapan itu telah pun tersedia. Dan antara sebab turunnya ayat ini ialah ada seorang lelaki Arab bertanya kepada Nabi, adakah Tuhan kita jauh sehingga kita perlu meninggikan suara? Adakah dia dekat sehingga kita perlu berbisik? Maka Allah turunkan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-Ku bertanya tentangku, maka aku dekat. Okey. Dan berkaitan antara tajuk ini dengan buku ini, saya nak gambarkan ialah tujuan buku ini ialah untuk mendekatkan membaca dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan menjadi pintu kepada sesiapa yang ingin memahami Al-Quran. Yang mana tujuan sinopsis ini ialah supaya setiap orang yang nak memahami Al-Quran, dia akan jumpa pintunya melalui buku Fa'il Qarib, insyaAllah. Itu tujuan saya menulis buku ini, dan semoga tujuan itu tercapailah dengan buku yang ditulis ini, insyaAllah. Fatin tanya macam mana saya jadikan konten Quran ataupun cerita-cerita tentang mereka yang diuji relevan dan ada kaitan. Pertama sekali, dia kena bermula dengan kepercayaan. You need to believe bahawasanya Allah bila bercerita, Allah sedang bercakap dengan kita. Allah bukan sejarawan. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang mencipta manusia. So di dalam cerita barangkali ada teguran, ada peringatan, ada sindiran. So jangan beranggapan cerita Al-Quran sama macam cerita yang lain-lain. Bertitik tolak daripada kepercayaan ini. Bertitik tolak daripada saya percaya cerita Quran ada ibrah, yang bermaksud ada kena-mengena dengan manusia pada mana-mana zaman, di mana-mana lokasi. Maka saya pergi pada step yang kedua. Step yang kedua adalah memperbanyakkan bacaan tafsir. Kalau kita terbatas bacaan tafsir, maka kita mungkin belum nampak apa kaitan cerita Malikatu Sabah ataupun lebih dikenali Balqis dengan cerita wanita berkerjaya. Tetapi bila kita belik tafsir-tafsir yang membahaskan aspek bahasa contohnya, ataupun tafsir-tafsir kontemporari, kita punya minda akan lebih terbuka, di mana kita akan nampak di situ Allah tidak hanya berbicara tentang kisah wanita yang mengendalikan mesyuarat dengan menteri-menteri, tetapi ia adalah cerita kualiti wanita yang amat diperlukan pada hari ini. Contoh, seorang wanita yang memimpin mesyuarat tidak cepat beremosi bersama dengan menteri-menteri mereka. Wanita ini mengadakan mesyuarat untuk mendapatkan keputusan bagaimana patut kita respon kepada surat Nabi Sulaiman. Menteri-menteri berkata, kita lawan je, sebab kita ada track record peperangan, tidak pernah tumbang. Nahnu ulu quwwatin ulu ba'sin syadid wal amru ilaih. Malikah Sabah ataupun Balqis adalah innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha
wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Di mana kalau kita perhatikan betul-betul, Balqis ataupun Malikatu Saba menampilkan satu model wanita yang tidak cepat terikut-ikut dengan arus para menteri. Beliau ada pendirian, beliau tidak bermain dengan permainan emosi dan sentimen. Beliau adalah orang yang berfikir barangkali ada cara yang lebih baik. Ketika seluruh manusia mendesak untuk pergi ke satu arah, wanita ini berfikir ke arah yang berbeza. Dan ternyata beliau membuat keputusan ini bukan hanya menunjukkan keberaniannya melawan arus. Sebab kalau semua benda nak lawan arus, orang kata poyo. Melawan arus tu pun biarlah ada sebab. Beliau melawan arus kerana macam mana you all menteri-menteri kata kita lawan sahaja Sulaiman, sedangkan informasi kamu tentang Sulaiman belum cukup matang, belum cukup informasi. Jadi cara Malikatu Saba yang saya sebut dalam buku ini adalah kita hantar utusan. Utusan ini akan bawa hadiah untuk mengelakkan kita disambut dengan mata pedang oleh kerajaan Sulaiman. Jadi bila utusan ini pergi dengan membawa hadiah, ternyata utusan-utusan ini memainkan peranan perisikan. Dia mendapatkan informasi yang lebih mencukupi data, statistik, fakta, fact and figures, supaya bila balik saja ke Sabah, kita akan buat keputusan berdasarkan fakta. Apa yang disebut oleh Edward de Bono sebagai six thinking hat, iaitulah white hat, membuat keputusan berdasarkan kertas. Apa fakta kita ada. Saya rasa kita perlukan bukan hanya wanita, tetapi lelaki yang bila bercakap berasaskan fakta, berasaskan maklumat yang menyeluruh dan tepat. Jadi subhanallah, Al-Quran ternyata hidup bila dibaca dengan penuh ketelitian.